Okay, so sekarang kita tengok apa tu maksud identifier. Okay, mungkin kita tak nak jumpa lagi term ni. Tapi sebenarnya dalam tu variable, constant semua tu identifier lah. Okay, tengok apa tu identifier Okay, definition yang pertama, technical term for a name in a programming language such as name of a variable. Or names that identify the elements such as classes, methods and variable in program. So identifier ni apa? Ataupun bahasa masuk dia apa? Pengecam. Pengecam. So dia sebenarnya adalah nama-nama yang kita berikan kepada item-item tertentu dalam program kita, termasuk variable, constant, classes, method, semua tu lah. Okay. So nama-nama yang kita bagi itulah identifier. Okay. Baik. Cuba tengok contoh kat sini. Dia kata legal identifier, input stream, your class, car wash, hot car. Illegal identifier, parenthood.com, go /team, semua tu lah. Okay. Maknanya dia punya syarat penamaan identifier lah. Dia sama macam syarat penamaan variable. Sebab variable tu adalah an example of identifier. Okay. Bukan example, dia adalah salah satu bentuk identifier adalah identifier kepada variable. Okay, so rule of naming identifier. Okay, dia terpakai pada semua variable, constant, class name, method name, apa lagi. Semua tu dia pakai syarat penamaan ni lah. Semua tu adalah identifier. Okay. Alright, an identifier, a name can contain only letters, digit 0 through 9, underscore, character and $sign. So maksud dia hanya boleh ada apa? Boleh ada huruf huruf A kecil, A besar sampailah Z kecil, Z besar. Kemudian 0 hingga 9 dan 2 karakter underscore dengan $sign. Itu sahaja. Lain tak boleh. Okay. Alright. Identifier must start with a letter and underscore or $sign. The first character cannot be a digit. So tak boleh mula dengan number. Maknanya dia boleh mula dengan sebarang huruf kecil atau huruf besar. Dan dia juga boleh mula dengan karakter, 2 karakter yang diterima ialah underscore, $sign. Okay. No name can contain a space or any other character such as dot or asterisk. So tak boleh ada spaces, tak boleh juga ada sebarang karakter lain yang tak diterima selain daripada yang kita dah habak kat nombor 1 tadi tu. Okay, jelas tu titik ke, tanda baca yang lain semua tak boleh. Okay. Kemudian yang keempat, dia adalah case sensitive. Case sensitive maksud dia ambil kira huruf kecil, huruf besar. Okay. So uppercase and lowercase letter are considered to be different. Of course memang different sebab kalau kita ingat, kita belajar dalam SEM 1 dulu, kita belajar apa nama ni, ASCII apa semua tu kan. So setiap karakter ni dia memang dianggap karakter yang berbeza. A kecil beza dengan A besar. Perwakilan ASCII, ABCD apa semua tu berbeza. Okay, so samalah dalam kes kat sini, berbeza. So kalau tengok contoh ni, walaupun kalau dari segi nama kita baca semua contoh ni memang hourly rate lah. Okay, tapi sebab kombinasi dia punya karakter dia berbeza, so dia adalah 4 variable yang berbeza. Okay. Okay, boleh nampak tak beza kat mana? Yang ni memang semua huruf besar. Yang ni is dengan R saja. Yang ni is saja. Yang ni semua huruf kecil. Okay, jelas Kemudian yang kelima, identifier cannot be true, false or null. Okay, so tak boleh guna perkataan ni lah. Tak boleh pakai true, false ataupun null. Kemudian identifier ni juga tak boleh guna reserve word. Reserve word ni apa? Reserve word ni adalah specific word yang memang dia dah dianggap sebagai part of syntax coding tu lah. Contoh dia apa dia? Class, public, static, semua tu reserve word. Nanti kita tengok senarai, ada banyak jugalah. And identifier can be of any length. Okay. Dia bolehlah nak panjang mana pun. Tapi janganlah kita duk rajin tulis panjang-panjang sangat. Nanti kita nak tulis pun, nak type coding pun penat kan, panjang sangat sampai ke 50 huruf. You know. Okay. So identifier kalau boleh
kita tambah satu lagi kat sini. Simple and meaningful. Simple but meaningful. Maksud dia, kalau boleh kita nak simplify identifier ni, tak perlu nak complicated, tapi meaningful. Meaningful ni maksudnya dia mudah kita faham. Okay, janganlah simple guna X, Y, Z saja tapi tak faham apa benda. Okay. Ni saya selalu sebut ni. Variable kalau boleh meaningful. So mudah kita faham. Alright. So itulah tadi syarat penamaan identifier. Ingat identifier ni dia adalah dalam tu dia ada apa? Kita ada variable. Which is yang kita selalu duk guna lah. Sekarang ni setiap program kita ada variable. Constant. Kemudian dia juga apply pada class name. Lagi satu method name. Dan ada beberapa lagi part lain yang boleh masuk lah. Okay, kalau tengok kat sini dia kata apa? Tu. Classes, method, variable, constant, semua-semua lah. Okay. Alright. So ni contoh illegal identifier. Illegal maksudnya salah, tak diterima lah. So kalau awak type nanti dia akan keluar error. Okay. So yang pertama, kenapa salah? Okay, sebab ni dia satu perkataan ni dia ada spaces. Okay, dia ada spacer kat sini. So tak boleh. Okay. Kemudian yang kedua ni dia ada karakter yang tak diterima. Begitu juga dengan yang ni. Kemudian yang ni dia bermula dengan number. Tak boleh. Kerana yang ni dia pakai, ini adalah reserved word. Mewakili data type. Kan? So tak boleh. Tapi kalau integer, integer, integer boleh. Okay, itu bukan reserved word. Ni yang betul, yang diterima, yang boleh. Okay. Dan satu lagi, kat sini identifier ni, kalau 1, 2, 3, ni bukan identifier. So ini adalah value, nilai. Okay. Alright. Sebab apa? Memang dia dah salah dari segi ni dah. Dia tak boleh start dengan number. Itu dah salah dah. Okay. Okay, so yang ni yang betul tadi. Baik. So tadi itu secara umum apa tu identifier. Sekarang saya nak lebih detail kepada setiap satu jenis identifier ni. Yang pertama variable. Okay, so apa tu variable? Variable is a program component used to store or represent data. Okay, variable ni adalah salah satu kita kata item untuk dia pegang value. Apa value dia? Okay, value dia sama ada value yang kita dah fix ataupun value yang daripada input value ataupun input variable. Ataupun mungkin value tu dia dapat daripada hasil pengiraan. Kita kata proses variable ataupun output variable yang kita nak, yang dah selepas kita kira, kita dapat output. Kita dapat hasil dia. Okay. So the number, letter or other item data in a variable is called value. So dia punya nilai dalam tu adalah value lah, apa dia punya data dalam variable tu. Contoh kalau variable num1 1, maknanya 1 tu value bagi variable num1. Okay. Variable represent memory location. Baik, sebenarnya bila kita assign variable dalam program, apa yang dia buat sekarang ni, dia akan sediakan satu ruang dalam memory komputer kita lah, dalam kita punya memory. So bila dia run program tu, katalah kita buat tadi, kita buat satu variable, nama dia num1. Okay. So, program ni akan arahkan memory supaya sediakan satu ruang, kita anggap macam kotak, macam laci ke macam tu ke dalam memory. So, dia akan assign satu variable dengan sekarang ni nilai tak ada lagi lah. So, kalau kita buat input, katalah kita dah, ni kita pun input. Num1 sama dengan input saya pakai nama apa? Okay, read.next integer bla bla bla. So, kemudian kita pun input lah number 10. So, number 10 tu akan masuk pada ruangan variable macam tu lah. Dan sekarang ni variable ni dia dah hold value, dia dah ada value. Macam tu maksud dia. Okay. Kemudian katalah kita apply ataupun kita ubah nilai variable ni. Tiba-tiba kita ubah pula. Num1 sama dengan 30 pula. Mari kita assign nilai baru. So, sekarang value dalam memory pada num1 ni dah jadi 30. Macam tu lah maksud dia. So variable ni can hold any value.
Tapi dia hanya boleh hold satu value at a time. Dia tak boleh ada lebih dari satu. Variable ni untuk single value. Okay, jelas The variable represent memory location. Choose meaningful variable name. Declare variable before using them. Sebab tu bila kita nak tulis program tu, kita declare. Contoh macam ni. Kita declare syntax dia. Okay. So in a Java program, you must declare a variable before it can be used. Dia pun ada dua cara declaration. Ni cara yang pertama, maknanya kita declare dahulu di atas sebelum kita guna dia. So selepas kita scanner, new scanner, bla 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 tu, kemudian kita declare variable. Contoh kat sini dia ada jenis integer, style number 3 integer, double amount interest rate, char answer. Macam itulah. Okay. Satu lagi declaration kita boleh buat pada penggunaan. Contoh katalah kita tak declare kat atas. Kita nak declare dekat contoh katalah system.out.print enter name. Contoh Kemudian kita tak declare, kita buat kat sini. So name ni dia apa dia? Dia adalah string. So string name kemudian sama dengan read dot bla bla next atau apa. So dekat sini kita ada type. Maksudnya kita declare dia juga. Tapi lebih mudah guna cara yang macam ni lah. Declare dulu baru guna. Okay. Alright. Kemudian yang kedua constant. Constant ni adalah fixed value. Nilai yang tak berubah. Pemalar. Okay. A name constant is an identifier that represent permanent value. So kalau kita declare itu sebagai constant, so dia dah dia sama juga, dia akan sediakan satu ruang juga macam variable tadi, tapi dia tak berubah dah. Okay. Katalah kita letak sebagai pi, kita pun letak value dia 3.142. Okay. So dia akan pegang nilai value tu sampailah habis program. Okay. Must be declared and initialized in the same statement. Contoh kita nak declare apa dia? Katalah kita declare double pi sama dengan 3.142. Okay, kenapa double? Sebab dia nak perpuluhan. So saya declare dia. Tapi ni variable. So nak constant macam mana? Kita akan tambah perkataan final. Final double. Macam tu lah. Okay. Tu. Bawah ni. Final, double, kemudian nama dia, kemudian value dia. Okay. Alright, so the word final is a Java keyword for declaring a constant. Capitalize every letter in constant and use underscore between word. For example, okay, ni so ni dia punya, kita kata dia punya standard penamaan dia lah. So untuk constant, dia biasanya akan namakan macam ni. Semua huruf besar dan dia tak gabung perkataan, dia guna underscore. So kita tahu itu adalah constant. Okay. So ini dia punya, kita kata macam sebelum ni lah, amalan dia. Amalan terbaik dia supaya mudah kita nak bezakan mana satu constant, mana satu variable, mana satu class. Okay. Benefit of using constant. So kenapa, apa kelebihan dia guna constant? So bila guna constant ni, pertama nilai dia memang takkan berubah dah. So kita boleh guna nilai nilai constant tu berulang-ulang kali tanpa perlu risau nilai tu berubah. Okay. Sebab dia takkan allow untuk kita nak assign baru. If you have to change the constant value, you need to change it only in single location in source code. So kalau kita nak ubah nilai pi tadi ni, nilai constant tadi, so kita kena ubah balik di sini. Tak boleh ubah kat segmen lain. Okay. So lebih selamat lah. Descriptive name for constant make the program easy to read. So bila kita letak ikut syarat penamaan macam ni, mudahlah kita nak kenal pasti mana constant apa semua tu. Okay, tengok contoh ni. So dia letak nama constant. Ni semua ni lah. Maximum strike, interest rate, semua tu ni lah. Okay, yang ada perkataan final ni, ni semua constant. Okay. Alright. So ni reserve, kita ada lagi lah selain pada variable dan constant, class name dengan function name ataupun method name. Okay. So class name ni yang macam sebelum ni, bila kita create class, dia letak nama, kemudian dekat selepas import java.util tu, kemudian kita public class, nama class kan. So nama kelas tu sendiri pun dia akan terpakai dengan peraturan
identifier tu lah, pengenal bagi kelas. Begitu juga dengan method, nanti akan banyak method nanti. Okay. Satu lagi, begitu juga dengan array name. Array pun kita kenal dia juga. Ada array pula. Alright, next reserve word. So reserve word ni apa? Reserve word ni adalah some words in Java program such as primitive type and the word if. Okay. Ataupun kita kata predefined meaning in Java language cannot be used as a name of variable, cluster, method or anything else. So setiap satu words ni dia ada fungsi dia. Contoh macam ni, if, public, static, dia ada fungsi dia lah. So tak boleh guna untuk tujuan lain. Itu maksud reserve word. All Java keyword are entirely in lowercase. So semua Java keyword dalam lowercase. So public, static, if, while, apa semua lowercase. Yang ada scanner, dot, scanner S huruf besar, sistem tu, yang tu dia punya nama bagi dia punya ni. Itu bukan reserve word. Reserve word jugalah, tapi itu bukan ni. Yang tu kita kata apa? Dia punya method name untuk input output. Okay. Okay, so ini antara reserve word lah. Abstract, assert, boolean, break, byte, case, cache, char, class, constant, sampailah while. Ada lagi dalam ni. So kita tak boleh guna semua ni sebagai identifier lain. Tak boleh guna dia sebagai variable, constant, sebagai class name. Tak boleh. Okay. Habis, selesai. Dapat tak ya sampai sini? Untuk tadi? Tak ada, sir. Variable, identifier apa semua tu. Semua okay Okay, Alhamdulillah. Baik. So ni senang je. Kita dah guna lah. Cuma nak kenal balik je. Kita dah jumpa dalam Mali dah. Okay, next. Sebelum tu, Afif ada ni. Afif Haziq. Kalau ada bersuara, Ustaz. Tak ada lah ni. Okay, tak apa. Alright. Jangan lupa sampaikan pesanan saya kat dia untuk classmate dia. Okay. So, kita sambung So, kita sambung. Seterusnya kita akan tengok ni lah, data type. Okay, so identify various primitive data type and different data type and their usage. Okay, so primitive data ni ataupun kita kata common data type lah. Data type yang biasa. Okay, sebelum tu apa tu data type? A set of values together with a set of operation on those value. Data type describe the type of data that can be stored, how much memory item occupies and what type of operation can be performed on the data. Okay, kita ada macam-macam bentuk data kan. Kita ada yang paling common sekali integer. Okay, so ni yang primitive. Kita ada boolean dengan numeric. Kalau boolean ni memang true false tu lah. Okay, dua value sahaja. So dia memang dah set dah. Maksudnya untuk boolean, macam mana bentuk data dia, apa yang dia boleh simpan, apa operasi yang dia boleh buat. So dia cuma true false punya operation, logical operation. Okay. Kemudian kalau numeric, kalau numeric dia akan ada dua, character, integral. Character ni memang char. Okay. So char ni satu character, satu character sahaja. Character ni can be huruf, tanda baca, simbol-simbol ataupun number. Number pun dianggap karakter. Even space bar pun karakter. Okay. Itu satu karakter lah. Itu jenis char. Kemudian integral dia ada integer dengan floating point. Biasa kita akan ingat terus yang dalam ni lah. So untuk numeric, kita kalau ni, kita akan pakai, dia ada byte, short, integer, long. Okay, kita pakai integer lah. So ini untuk nombor bulat. Kalau byte ni lebih kecil. So nombor bulat. So ini adalah nombor bulat. Nombor bulat. Kemudian kalau nombor perpuluhan. So yang ni adalah perpuluhan lah. Dia ada float dengan double. Float ni dia titik perpuluhan dia sikit je. Lebih kurang 4 ke berapa titik perpuluhan dia. Tapi kalau double ni dia panjang sampai belakang titik perpuluhan dia. Okay. Dan memang dia dah set dah. Data type ni berbeza antara integer dengan double. So kalau integer, apa dia punya memory location ni, dia punya size. Maksudnya dia punya bilangan yang dia allocate untuk pegang value tu berapa besar. Double beza, integer berbeza. Okay.
Kemudian dia punya setup, setting untuk operation pun berbeza. Contoh paling ketara yang kita kena tahu, bila operasi bahagi integer dia takkan selesai sampai habis, dia tak ambil baki. Kalau double dia akan selesai sampai habis, dia dapat perpuluhan. Tu kena tahu tu ya. Maksudnya cara untuk dia buat operasi tu lah. Dia set dalam data type dia. Ya, satu lagi. Kemudian non-primitive kita ada string dengan array. String ni adalah apa dia? A set of character lah. Mungkin lebih dari satu karakter. Kemudian kalau array ni dia, array ni kita akan baca juga nanti. Array ni dia macam kita kata susunan collection of data lah, susunan data. Okay. So dia dah banyak lah data, nanti kita akan baca nanti. Okay, sekarang ni soal lagi buat array tu. Baik. So primitive kita ada integer, double. Ini yang kita fokus pada untuk syllabus kita lah. Yang bulat-bulat ni. Okay, boolean, char, integer, double, string. Okay, float ni jangan kita pakai lah. Okay, tapi boleh, tak salah nak pakai. Kita pakai double senang. Okay, so integer, double, boolean ni primitif. Ingat yang primitif yang common yang biasa. Kemudian yang non-primitif kita ada dua. String, non-primitif satu je. String dan array lagi satu. Okay. Alright, integer kita tahulah dia adalah untuk nombor bulat without decimal places. Most commonly used integer type as contoh sekarang ni dia punya kata ni minimum value dia daripada negatif 2 kuasa 31. So nak sebut berapa bilion, 2 bilion ke ni. Nampak ni. Banyaklah negatif sampailah ke positif. So besar size dia tu. Dia punya combination number yang boleh letak pun banyak. Dia punya size of byte ni apa? 4. So kalau byte 4 byte berapa bit? 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? So dia ada combination of bilangan tu lah. So banyak. Okay, tu nombor integer. Seterusnya double. A floating point constant number contains decimal position. So dia nombor perpuluhan. Can hold 14 or 15 significant digits of accuracy. Apa dia? Dengar tak? Siapa nak respon tadi? Nak tanya ke? Tekan. Okay, tak apa saya sambung Alright, so dia disebabkan dia boleh provide bilangan titik puluhan yang banyak, so dia boleh hasilkan pengiraan yang jawapan pengiraan yang lebih tepat lah. Sebab kalau kita bundar daripada awal, bila dah banyak kali kira, jawapan apa akan lari sikit, betul tak? So lebih sesuai pakai double bila kita buat pengiraan bahagi ataupun nombor perpuluhan dan sebagainya. Float pun boleh juga. Alright, so ni dia punya double, dia set allocate 8 byte. So lagilah banyak combination yang dia boleh simpan. Bukan banyak combination, dia boleh simpan satu value saja, tapi range tu banyak lah yang boleh ni Alright, kemudian boolean. So boolean dia adalah logic based punya data. So true or false, dia hanya pegang dua jenis data sahaja, iaitu false ataupun true. Tapi ni bukan string Dia statement false dia anggap sebagai macam false ni kosong lah, true satu lah, itulah lebih kurang. Lepas tu dia bagi satu bit saja. Okay. So dia allocate yang paling kecil, satu bit saja. Okay. Kemudian char, character. To represent single character. For example, any letter, digit, special symbol. Char letter type can represent any key on keyboard. When using char letter type, enclose each character within single quotation mark. Baik. So ini beza antara char dengan string. Kalau string kita akan pakai double quote. Kalau char single quote. Okay. Kena ingat yang tu Okay. So contoh. Declare char ni. So char letter A sama dengan A. So kita nak assign karakter A pada variable jenis char letter A. So ni cara dia. So apa yang dia buat sekarang ni, dia akan letak value A, value karakter A dalam variable nama dia letter A. Variable tu memang dia dah set jenis dia char. So dia boleh simpan karakter. Itu maksud dia. Okay.
Alright, non-primitive string. So string ni dia boleh simpan a series ataupun a sequence of more characters ataupun more ni lah. Sequence of zero. Zero ni bukan masuk kosong. Maksudnya tak ada ni lah, tak ada karakter. Daripada tak ada karakter sampailah lebih satu karakter. Okay. Enclosed in double quotation mark. Can contain no character ataupun kata null ataupun empty string. Kalau tak ada apa-apa ni kita panggil empty string ataupun null. Dan kalau ada apa-apa, nombor ke apa kan, tak kisahlah apa-apa pun. So semua ni dianggap sebagai string. Kalau yang ni, dia ada perkataan William Jacob ni, Mickey. Yang ni, ni dia kata null. Kalau tak ada apa, kosong. Kalau tengok, dia cuma ada buka kod, tutup kod. So dalam tu kosong. Okay, tak ada apa. Okay, so ni cara kita nak declare dan assign untuk string. Okay, so string as huruf besar. So variable first name jenis string dan kita assign AUDREY dalam dia. Tu masuk dia. Okay. Alright. So ni apa dia ni? Which of the following variable are correct? Okay, nak check. Mana variable yang correct? Betul ke salah? Okay, so kalau salah bagi reason. Soalan macam ni pun memang selalu keluar dalam exam. Dia bagi contoh, kemudian dia suruh awak kena pasti. Betul atau salah? Kalau salah, kenapa salah? Bagi jawapan kenapa salah. Dia selalu keluar. So yang pertama ni, N sama dengan 12. Sebetul tak variable declaration dia? Dia kata salah. Sebab apa salah? Agak-agak. Sebab boleh jawab. Sebab apa? Data type. Tak ada data type. Okay. So kalau tak ada data type ni maksud dia apa dia ni? Dari segi statement ni tak salah. Statement ni betul. Tapi ini bukan declaration. Ini kita panggil assign statement. Assignment statement. Assign statement. Macam tu lah. Apa maksud assign statement? Maksudnya kita nak bagi value pada dia. So apa yang dia buat sekali, dia akan bagi value 12 kepada N. Tapi soalan saya sekarang, variable declaration. Variable declaration mesti ada data type dengan nama variable. Okay. So kalau ikut dia just macam ni sahaja. Integer N. So ini pun adalah variable declaration. Tapi kita boleh combine dengan value. So kita boleh buat integer N sama dengan 12. So itu baru betul. Sebab yang ini adalah dia punya declaration. Yang ini adalah dia punya assignment. Assign statement dia. Assign value dia. Okay, jelas Okay, so salahlah kat situ. Patutnya macam ni lah. Maksudnya dia ada type kat depan dan kalau nak bagi value boleh bagi di belakang dia. Okay. Kemudian yang kedua ni pun salah. Sebab apa? Sebab dia dah ada type betul. Nama pun dah betul. Tapi bila dia letak tanda untuk dia nak assign ni. Tapi tak ada value. So tak boleh lah. Maknanya kena adalah something, value kalau kita nak assign. Bila ada sama dengan ni, dia assign. Kalau dua sama dengan, yang tu kita nak compare. Okay. Kalau satu sama dengan tu, kita assign. Ingat tu lah. Okay. So yang kedua ni, integer 1 equal 5, 2. Okay. Betul ke salah? Kenapa betul? Yang ni. 2 ni apa dia pula ni? Yang belakang ni. Sebelum dia jawab kat saya. Betul ke salah ni? Dia kata betul. Setuju tak dengan ni? Kenapa salah? Integer tak boleh letak huruf. Sebab tu. Tu apa? Patutnya tu string, dia bukan integer. Tapi kalau awak tengok betul-betul, sekarang ni apa yang dia buat? Dia nak declare dan assign variable 1 jenis integer, value dia 5. Betul? Okay, itu yang bahagian pertama. Bahagian kedua ada pula variable nama TWO, 2. Ini variable bukan string. Kalau string dia mesti ada kod. Betul tak? Betul je. Okay, sebenarnya jangan keliru. Kita boleh combine. Macam sebelum ni. Contoh macam yang bawah ni. Double X, Y, Z. Dia koma. Betul tak? Apa maksud dia?
Maksudnya kita declare 3 variable, semuanya double. Dia combine satu declaration. Betul? Awak buat macam ni dalam Amali? Betul tak? Atira, betul tak? Maknanya kalau data type yang sama, kita boleh combine dia dalam satu declaration. So contoh kalau kat sini, dia declare 3 variable X, Y dan Z jenis double. Okay, sama juga dengan case kat sini. Dia declare 2 variable ni. Yang pertama, nama dia 1, jenis integer dan value dia 5. Yang kedua, 2 ni, tak ada value, cuma declare saja. Dia samalah macam kita buat macam ni. So, integer 1, 2, okay. Kemudian, integer 1 sama dengan 5. Sorry, tak ada integer dah. 1 sama dengan 5. Dia combine. So, dia combine jadi 1. So, dia just integer. Kalau nak 2 dulu pun boleh. So, 2. Kemudian, 1 sama dengan 5. Pun boleh. Boleh faham tak? Sekarang ni, kalau statement ni, dia declare 2 integer. Dan untuk integer 1 tu, dia assign nilai 5. Untuk tu tak ada nilai. Belum assign lagi. Tu maksud dia. Okay, jelas Faham. Alright, good. Habis. Tu, habis untuk data type. Senang je tu. Okay. Maksud yang ni, operator dengan expression. Kita masuk dah sikit. Nanti kita akan sambung. So, sama juga. So, yang ni kita akan identify various operators. Kita ada arithmetic, relational dengan logical. Okay. So, arithmetic ni pengiraan biasalah. Pengiraan tambah, tolak, darab, bahagi. Relational ni, kita akan compare. Logical ni, sama juga. Dia ada logik. Dia ada macam boolean juga. Logical ni. Okay. Alright. So, untuk arithmetic, saya tak ada masalah. Sebab dia memang operasi pengiraan matematik biasalah. Tambah, tolak, darab, bahagi. Kemudian, kita ada juga kat sini remainder untuk modulus. Okay. So, dia ada 5 lah. Addition, subtraction. Ni simbol tolak ni duduk tani ni. Dia berganjak pula. Okay. Kemudian, multiplication. Kita pakai star dalam Java. Kemudian, division. Ingat, division dia berbeza untuk data type integer dan untuk double. So, dia bagi 2 contoh ni. Yang atas ni untuk double. Yang bawah ni untuk integer. So, kalau integer dia takkan selesaikan sampai baki. Dia akan ambil dia punya pembahagi sahaja. Tapi kalau integer, double perpuluhan, dia akan sampai habis lah. Okay. Sebab tu kena hati-hati bila kita nak guna operasi bahagi. Kalau, katalah kita buat 5 bahagi 10. Which kita nak dapat value 0.5. Betul tak? Tapi kita pakai 5 bahagi 10. Awak buat dalam pengiraan, letak 5 bahagi 10. Komputer akan kira jawapannya dia akan ambil kosong. Sebab apa kosong? Sebab bila dia bahagi, kosong which is kosong macam tu. Dia akan ambil yang ni. Dia takkan habis. So, kena hati-hati yang tu So, nak elakkan dia, kita kena set dia sama ada 5.0 ataupun 10.0. Tambah kat situ. So, tengok yang ni, dia just yang atas je dia 0.0. 2 tak payah. Sebab, kalau double bahagi integer pun dia akan selesaikan. Integer bahagi double pun selesaikan ataupun double bahagi double. Unless kalau semua integer je tak boleh. Dia akan separuh. Dia akan macam ni lah kalau semua integer. Tapi kalau salah satu double, then okay. Dia akan habis. Okay. Dan kelima modulus ataupun remainder. So modulus ni, yang ni dia akan ambil baki dia. So ini adalah modulus. So kalau kita memang nak buat pengiraan untuk cari baki, kita pakai modulus. Okay, alright. So untuk arithmetic ni sebenarnya cara nak tulis dia pun kita dah biasa pakai dah. Okay, cuma nak kena tengok dari segi itulah.
dia punya presiden dan sebagainya. Okay. Okay. Dan cuba tengok dia punya ni yang ni apa? Baki tadi lah. So modulus operator yield the remainder after division. So dia akan ambil baki selepas dibahagi. The left hand operand is the dividend and the right hand operand are divisor. So ini adalah dia punya dividend, ni dia punya divisor. Okay. So kalau bahagi biasa dia akan ambil divisor ni. Bahagi dia akan ambil pembahagi dia. Tapi kalau ni dia akan ambil baki. Baki mesti yang belakang lah. So kalau 7 bahagi 3, 7 modulus 3. So 7 bahagi 3, kita akan dapat 2 kali 3, 6. Baki dia 1. So dia akan ambil baki ni. Kalau bahagi biasa, dia akan ambil 2. Okay. So 12 bagi 4, tak ada baki. So dia punya modulus dia adalah kosong. So kat sini dia kata modulus operator often used for positive integers but can be used also with negative integer and floating point value. So sebenarnya boleh juga nak pakai untuk negative dan floating point. Okay. Tapi kena hati-hati tengok dia punya baki dia tu lah. Okay, macam kes ni baki dia negatif 1. Yang ni baki dia kosong. Sebab dia memang bila dia bagi tak ada baki kan. Okay. 20 bahagi modulus 13. So 20 bahagi modulus 13 baki dia 7. Sebab dia daripada nombor positif dia ada baki 7. Ini daripada nombor negatif ada baki negatif lah. Kena hati-hati yang tu Okay, kemudian mix expression. So mix ni gabungan lah. Maksudnya bila ada different operation kita satukan dalam satu formula. Okay, so kita panggil mix expression. That has operand on different data type. When evaluating operator in mix expression, okay, if the operator has the same type of operand, that is both are integer or both are floating point number, the operator is evaluated according to the type of the operand. Integer operand yields an integer result. Floating point number yield a floating point number result. Ini maknanya hasil akhir dia tu lah. So dia akan hasilkan hasil akhir dia. Kalau integer, dia akan dapat integer lah. Kalau dia punya apa nama ni floating point perpuluhan. So operand ni yang ni lah. So yang ni. Okay, the left hand operand contoh macam ni. Ni integer. Tengok yang ni. So operand dia negatif, dia akan hasilkan negatif. Okay. Operand dia positif, dia akan hasilkan positif. Itu maksud dia. Okay. Alright. Kemudian tu kalau dia ni lah. Kalau sama operand, samalah. Tapi kalau berbeza, when evaluating an operator in mixed expression, if the operator has both type of operand, that is one integer and the other is floating point, maksudnya dia ada gabungan antara integer dan floating point dalam perpuluhan. During calculation, the integer is treated temporarily as a floating point number with decimal part of 0 and then the operator is evaluated. The result is floating point number. So dia akan hasilkan jawapan akhir dia still perpuluhan juga. Sebab tu tadi kalau awak tengok kat sini, bila 45.0 bahagi 2, still dia akan dapat jawapannya perpuluhan juga. Okay. Alright. So ni contoh dia lah. Ada contoh kat bawah. So 5 bahagi 2. Sebab bahagi ni dua-dua integer dia akan dapat 2. Tapi kalau negatif 5 bahagi 2 pun sama negatif 2. Tapi kalau 5.0 bahagi 2 baru dia akan dapat 2.5 lah. Okay. When both operand of division are integer, ni bahagi je lah, pandangan untuk bahagi. So dapat nombor ni, pecahan dia tak ambil. If one operand integer, the other floating point, then dia akan dapat floating point. Ni tekan balik lah, kita dah guna lah sebelum ni. Okay. So itu arithmetic, pengiraan biasa lah. Nanti kita akan jumpa dia punya presiden. So kalau tambah, tolak, darab, bahagi, modulus, dia punya keutamaan dia macam mana? Next man. Dia akan buat sama ada kalau dia ikut level dia, yang pertama darab bahagi dengan modulus. Kan? Yang pertama of course hari ni yang kedua. Yang pertama kurungan lah.
kurungan. Yang ketiga barulah tambah tolak. Okay, itu dia punya keutamaan dia. Dan dia akan campur dengan nanti dengan relational dan sebagainya. Relational ni, yang ni lah, less, equal apa semua ni. Maksudnya dia compare. Kemudian logical, kita combine and, or apa semua ni. Okay, ada apa jelas sampai sini? Ada nak tanya? Ada nak tanya apa tak? Tak ada. Boleh faham so yang ni maknanya kita pun memang macam cakap tadi lah, awak dah jumpa dah dalam amali benda-benda ni. Cuma sekarang ni kita nak tengok dia secara lebih spesifik lah, lebih detail apa benda yang kita dah guna dalam amali ni. Okay. So kita akan sambung untuk relational dengan logical ni minggu depan. Dan lepas tu kita akan masuk 3.3 use of control structure. So yang ni sebenarnya kita dah belajar dah dalam apa nama ni control structure untuk sequence selection looping dalam design solution. Maknanya kita dah belajar untuk IPO dengan buat pseudocode flowchart dia. So untuk 3.3 ni maknanya kita nak belajar macam mana nak buat structure ni dalam Java. So macam mana? Kalau sequence ni awak dah buat dalam amali saya rasa. Saya selesai dah lab test minggu lepas. Minggu ni lah lab test. Kemudian kita tengok macam mana kita nak buat selection dalam Java. Macam mana nak buat looping dalam Java. Semua tu kita akan belajar nanti. Okay? Nampak tak? Alright. So, kalau tak ada apa soalan, kita akan stop sampai sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan, hari Selasa. Dan in case katakanlah ada berita baik, kita boleh buat kuliah secara face to face. Then, kita proceed face to face lah. So, lebih mudah. Awak boleh nampak saya. Kan? Alright. So, itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti saya akan post video ni dalam classroom. Okay? So, bye-bye. Assalamualaikum. Boleh pergi makan. Bye-bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Terima kasih sir. Thank you, sir. Okay. Sir, saya ada soalan. Apa dia? Tak ada sir, tu Vera main-main sir. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye sir. Thank you, sir. Yeah. Sir. Sir.